Berjumpa kembali pada hari ini untuk kita mempelajari Bahasa Melayu Tahun 5, tajuknya Indahnya Kemesraan. Objektif pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dengan bahasa yang santun. Sudah pastinya kemahiran seni bahasa. Mari kita baca buku teks Bahasa Melayu Tahun 5, tajuknya Indahnya Kemesraan. Keluarga Farisha ke majlis kenduri perkahwinan. Sufen dan Rubini turut serta. Sebelum pulang, kita fahami dialog di antara Encik Khalid, Encik Farid, Sufen. Apa kata Encik Khalid? Terima kasih kerana sudi menghadiri majlis kami. Jawab Encik Farid, sama-sama. Terima kasih juga atas keenakan juadah yang membuka selera. Langkah kanan kami hari ini. Para pelayan juga manis mulut melayan kami. Persembahan selingan menjadi halwa mata untuk kami. Apa kata Sufen? Pasangan pengantin pula sepadan, bagaikan pinang dibelah dua. Ini jawab Encik Khalid. Saya bersyukur kerana ramai yang datang bergotong royong. Mereka rajin macam semut. Muafakat membawa berkat. Majlis pula berjalan lancar seperti air. Banyaknya peribahasa, simpulan bahasa, bandingan semacam dalam dialog. Dialog seterusnya, apa kata Farisha? Betul Tuan, saya melihat pelbagai kaum datang memeriahkan majlis. Suasananya sungguh harmoni. Bulan air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Kami semua ceria bergurau senda. Apa kata Encik Khalid? Betul Farisha, kami berbesar hati menerima kedatangan semua. Apa kata Pak Rubini? Undangan ini sekaligus menyemarakkan perpaduan antara kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kami minta diri dahulu. Apa kata Encik Khalid? Baiklah, ambillah bunga telur ini sebagai tanda mata buat semua. Setibanya di rumah, dialog di antara Farisha dan Rubini. Apa kata Farisha? Saya bangga akan Encik Khalid kerana menerima kita dengan hati terbuka. Ini kata Rubini. Encik Khalid juga peramah. Mengikut resmi padi, makin berisi, makin menunduk. Lihat pula gambar dan contoh ayat yang diberi. Gambar yang pertama, saudara mara bergotong royong agar majlis berjalan lancar. Saudara mara datang dari jauh dan dekat bergotong royong agar majlis berjalan dengan lancar. Jadi berdasarkan gambar, ada 3 gambar lagi. Gambar yang kedua, gambar ketiga dan gambar yang keempat. Jadi anak-anak murid kena fikir apakah ayat yang sesuai untuk gambar-gambar tersebut. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia untuk menjawab latihan pada hari ini. Latihan pertama, senaraikan peribahasa yang terdapat dalam petikan dan berikan maksudnya. Latihan yang kedua, berdasarkan gambar, bina ayat yang sesuai. Mari kita bincang latihan yang pertama, iaitu peribahasa dan maksudnya. Yang pertama, langkah kanan. Langkah kanan ni bernasib baik. Kalau langkah kiri tidak bernasib baik. Yang kedua, manis mulut. Pandai berkata-kata. Manis mulut ni tak ada mengejek kawan dan sebagainya. Yang ketiga, halwa mata. Halwa mata. Kita pernah dengar halwa telinga. Apa pula kata halwa mata ni? Pertunjukan atau tontonan yang mengasyikkan. Mata tu mengasyikkan. Yang keempat, bagaikan pinang dibelah dua. Ini selalu kita dengar. Pasangan yang sama cantik dan sama sepadan antara satu sama lain. Yang kelima, rajin macam semut. Semut kecil tapi rajin. Orang yang rajin bekerja maksudnya. Yang keenam, muafakat membawa berkat. Apa maksudnya? Perkara yang dilakukan secara persetujuan semua pihak akan mendatangkan kebaikan. Kita nak berkeputusan, mesti muafakat dulu. Terutama macam kamu dalam kelas, nak buat jamuan akhir tahun, berpakat bersama ketua kelas dan rakan-rakan. Yang ketujuh, lancar seperti air. Bergerak dengan pantas tanpa halangan. Yang ke-8, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Perkataan muafakat juga penting sangat.
sebulat suara kerana muafakat ataupun perbincangan. Yang ke-9, berbesar hati. Bangga, megah, terutama ayah berbesar hati apabila anak-anak ayah berjaya contohnya. Nombor 10, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sesuatu kejayaan yang diperoleh disebabkan seluruh pasukan atau masyarakat bersatu hati dan berpegang teguh antara satu sama lain. Ingat, bersatu kita teguh. Kalau kita kuat dan kita bekerjasama, kita akan berjaya. Minta diri. Memohon diizinkan pergi. Kita pergi rumah orang nak balik dan sebagainya, kena bagi tahu. Minta diri dulu. Nombor 12. Tanda mata. Hadiah yang diberi sebagai tanda kenang-kenangan. Kita pergi kenduri kahwin, orang dulu bagi bunga telur. Tapi sekarang macam-macam sebagai tanda kenang-kenangan. Seterusnya, hati terbuka. Ikhlas. Kita nak terima tetamu dan sebagainya, hati terbuka. Ikhlas. Dan yang terakhir, mengikut resmi padi, makin berisi, makin menunduk. Apa maksudnya? Semakin berilmu atau tinggi pangkat seseorang, semakin merendah diri ataupun tidak sombong. Seterusnya, berdasarkan gambar, apa ayat yang kita boleh bina? Contoh, gambar orang menari. Contoh ayat dia, persembahan tarian zapin menjadi halwa telinga untuk tetamu yang hadir. Tarian zapin ni popular di negeri Johor selain daripada kuda kepang, tarian tradisional masyarakat Melayu. Gambar yang kedua, pasangan pengantin yang sama cantik bagaikan pinang di belah dua bersanding di atas pelamin. Buat anak-anak murid, satu hari nanti insya-Allah dipanjangkan umur, kamu akan berada di atas pelamin bersama orang yang kamu sayangi dan orang yang kamu cintai. Tunggu masa belum tiba. Dan gambar yang terakhir, sebelum pulang, tetamu diberikan bunga telur sebagai tanda mata. Ini adat orang Melayu. Sebagai kesimpulan berdasarkan apa yang kita pelajari pada hari ini, masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum, masyarakat majmuk, boleh kunjung mengunjungi antara satu sama lain untuk mengeratkan perhubungan. Contohnya, semasa majlis kenduri kahwin, semasa hari raya, semasa hari terbuka dan sebagainya. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye.